Tuan-tuan dan puan-puan, untuk seterusnya mungkin kemuncak kepada majlis kita pada hari ini, kita mempersilakan yang diraikan ayahanda kita Tuan Haji Rosmi Abdullah untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya, dia persilakan. Pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya hormati, kasihi sahabat Ustaz Al-Fadhil Tuan Haji Ridwan Ghazali selaku pengacara majlis kita. Yang saya hormati saudara saya, sahabat Cik Akia, Tuan Haji Akia, Tuan yang berbahagia, walaupun dia pangkat besar pada saya, tapi anak anda jugalah, anak anda Safinah. Dia pangkat dia besar pada saya, tapi dari segi kronologinya dia jauh lebih muda lah. Tapi kita kena hormat jugalah, selaku pegawai perhubungan sekolah. Tuan Haji Rahim, Nolong Kanan Takbiran, Puan Haji Usma, sahabat-sahabat ni, Nolong Kanan Hem, Cikgu Razak, Nolong Kanan Ko, tak ingat ko bini, tak ingat ni. Tak apalah, orang yang paling saya cintai lah dalam dunia ni, isteri saya. Alih dia kena ngepeng kau. Jangan-jangan sekali. Cikgu-cikgu, cikgu-cikgu saya, kaki tangan, tuan-tuan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, hari ini syukurlah kita kepada Allah SWT. 7 kali dah. 7 kali makan, desa lagi rasa 8 kali lah kok. Kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dapat makan. Ada orang tak dapat makan, jadi kita dapat makan. Ini rezeki daripada Allah SWT, yang kita buat semua ni, beberapa rakan-rakan ni hanyalah merancang perancangan kita. Bukan saya seorang, tuan-tuan. Tadi macam-macam puji saya habis geng. Jangan puji saya. Ini perancangan yang kita rancang, yang kita buat, akhirnya kita dapat laksanakan. Pertama saya nak maklumkan, saya nak ucap terima kasih lah banyak-banyak kepada Cik Akia kerana hadir sama, walaupun saat-saat akhir kita jemput dia ni. Saya jemput dia, agak ustaz dia kata takut tak cukup. Saya kata biar tak cukup, kita terlalu cajuk juga. Cikgu Safina, ini memang kita dah pasal dia pegawai perhubungan sekolah. Kita ajak juga Cikgu Adenan. Dan saya lupalah sahabat saya yang paling saya hormati, saudara Guliaman, Aisul Guliaman. Sahabat saya semasa saya kecil. Saya dengan beliau ni, kalau tuan-tuan nak tahu, apa nak tahu, sama telanjang di Sungai Pasiakar. Jadi dia kena atas bawah saya, dan saya pun kena atas bawah dia. Atas bawah. Sebab tu Pak Sun, boleh kita tanya dia. Kekuatan dia saya tahu, kekuatan saya dia tahu. Yaman, dia tahu.
Tuan adik kakak lah, sahabat saya, taulan saya, dan anak beranak saya. Yang ada ni semua anak beranak Melaka ni, ya. Jadi pertama saya ucap terima kasih banyak-banyak, ya. Terima kasih banyak-banyak kerana adik-adik sekalian lah, adik-adik, anak-anak sekalian merupakan sumber ilham saya. Saya sebenarnya tidak ada apa-apa, Kalau kita tengok pagi tadi, saya semalam, tengah hari kemarin saya cemas dah. Saya tengok tak ada apa-apa pun lagi. Sedangkan pagi tadi kita nak panggil orang besar, orang kenamaan, yang berhormat, Esko Kerajaan Negeri. Walaupun dia tu nampak gitu je, tapi pakat dia tu Esko, ya. Maknanya salah seorang daripada kaki tangan yang membuat dasar negeri, ya. Jadi besar jugalah pakat dia, walaupun nampak tu yang kecil. Jadi yang membimbangkan saya ialah saya takut tak jadi, saya takut ianya jadi, tapi saya yakin, saya percaya kekuatan SK Pasyaka ni yang dipimpin oleh Tuan Haji Rahim, ya. Saya dah nak kokoh lagi dah, ya. Dibantu oleh kaki tangan Cikgu Zaki Awang, Cikgu Zaki Ibrahim, Cikgu Hajah, ya. Kita bahagian makanan, Cikgu Jak bahagian jom tengok-tengok orang, Cikgu Zul selaku tengok apa saya tengok pagi tak pagi lagi duduk test tengok mikrofon, Cikgu Yusuf, ni sahabat saya ni, Cikgu Yusuf ni sahabat lagi, belajar bersama saya dulu. Dia lah orang yang saya kenal dulu sekali daripada orang lain, masa sebab dia lama dengan saya, Pagi tadi saya tengok dia bahagian test kamera, dia mari kemari. Jadi saya tengok semua lah. Cikgu Yunus, dia bahagian nyamuk, Cikgu Zainul memang dia lah dengan lagu hok gedek-geduk tu, Jadi semualah yang saya tak sebut cikgu tu, pekerja apa nama ni, Puan Maheran, Puan Taini, hebat semualah semua. Kalau tak sebut ini ability lah. Kalau kira semua hebat. Saya ucap terima kasih, tahniah. Dan saya yakin apa saja tugas yang diberi tuan-tuan dan puan-puan boleh pikul laksana. Iaitu yang saya sangat seronok, dan saya rasa kalau pergi nanti saya, orang kata, teringat sangat-sangat. Jadi adik-adik, anak-anak sekalian, saya sebenarnya rasa teruja lah, walaupun saya di sini, saya SK Pasyaka ni, saya mari 21 bulan 7 tahun 2013. Jadi setahun 2 bulan lah berada di sekolah SK Pasyaka. Dan saya takut sebenarnya pada mulanya dahulu saya nak mari tu, sebab sekolah Pasyaka sekolah besar, sekolah yang agak besar, kaki tangannya ramai, kaki tangannya pula anu makro putih ada, anu makro kelabu ada, maknanya hebat. Siti Dewi ada, jadi saya datang dengan harapan daripada Tuan Ketua PPD. Dia kata mungkinlah mutologis itu, kerana cuba kalau boleh selesaikan, mungkin adalah perkara-perkara yang perlu dia minta saya. Jadi saya kata saya nak buat mana boh, setahun saya dah boh. Dia kata pergi kau mana nak pergi, hari ni mau nak pergi selalu, jangan berhenti tengah jalan. Itu adalah ayat dia. Jadi kena lapor diri selalu. Jadi saya pergilah ke sekolah, dan saya dapat juga gambaran. Saya dapat mula-mula tu orang kata dah, mari ayat tu nak penceng, ayat tu nak penceng. Itulah cabaran saya. Saya kata tak apalah, walaupun saya tua, saya nak pencen, saya doa, saya minta doa banyak-banyak dengan Allah SWT. Mudah-mudahan ketuaan saya ini,
dibantu oleh yang ada di hadapan saya pada hari ini. Dan saya cukup bangga. Bukan kata nak akak ekor belaka ni, bukan. Dan sebenarnya adik-adik semua ni ada talent, ada kepakaran sebenarnya, ada kelebihan, ada kekuatan. Walaupun saya faham saya sendiri pun ada kelemahan. Saya akui diri saya yang kerdil, ya, sama-sama saya kata dah banyak melakukan kesilapan, banyak membuat salah silap, dan dibantu oleh Tuan Haji Rahim, yang kata beliau tadi, walaupun bila saya cakap tak kecil pelawak tu, dia sebenarnya sumber ilham saya. After this I will pass my baton to him and he will run the school as usual. I will pass the baton to him, and I hopefully that he will run the school as fast as the apa nama MH17 juga lah, lebih pada itu lagi. Okay, and we want our school to be the one of the excellent school in Besut. Itulah harapan saya sebenarnya. Harapan saya satu ketika nanti, walaupun mungkin saya tak berapa lama lah mungkin hidup ni, pasal 60 ni kira umur subsidi lah. Dalam Islam Rasulullah SAW pun 63, jadi 3 tahun. Kalau lepas 3 tahun tu maknanya jadi maknanya tak berapa lama dah tu. Kalau hidup pun tak berapa lama dah, nyanyuk dah. Dan saya harap mudah-mudahan lah, supaya apa yang saya katakan dia, apabila saya meninggalkan dunia ini selama 41 tahun berkhidmat, saya pohon sangat-sangat supaya tuan-tuan melaksanakan tugas dengan ikhlas, jujur, dan semangat. Yang saya kata, saya nak pesan, bukanlah tu sangat, tapi yang saya rasalah yang masih saya kurang dan kita kurang ialah sense of belonging di sekolah kita. Jadi kita masih lagi awak-awak, saya kerja awak, kerja saya. Tapi sudah ada sekarang, saya tengok dah ada kesepakatan. Sebab itu kita berjaya. Dan sudah ada tolong-menolong, membantu rakan sebaya tanpa disuruh. Itu yang kita nak tu, wujudkan suasana kita membantu rakan kita tanpa disuruh. Kita tengok dia susah, kita tolong dia angkat. Itu yang saya fikir kita sedang menuju ke arah itu. Dan satu lagi yang saya nak beritahu pada adik-adik sekalian ialah kita ni sebagai pendidik adalah menjadi macam jurutera lah, tapi jurutera kepada manusia, bukan jurutera kepada bangunan. Jurutera bangunan senang, dia banner naik atas, tapi jurutera kepada manusia, di mana kalau kita silap langkah, kita tembak tak betul, kita buat sengit, maka runtuhlah generasi kita, generasi anak-anak didik kita. Sebagaimana kata orang bijak pandai, kalau seorang doktor beri ubat kepada seorang pesakit salah, jadi yang mati hanya seorang pesakit itu saja. Tetapi kita sebagai pendidik, sebagai manusia yang dihormati oleh masyarakat, kita silap beri panduan, silap kata-kata kepada anak buah kita, ia menyebabkan satu generasi akan gugur, akan hilang. Dan bukan senang untuk membangkit semula generasi yang sudah rosak itu. Dan saya percaya sebenarnya SK Pasiakar ini ada banyak kekuatan. Kalau kita perhatikan zaman dahulu, cikgu-cikgu macam Cikgu Haji Nordin,
Cikgu, saya ingat Cikgu Syuhaimi, zaman itu kita lihat sekolah Pasiakar, rasa Cikgu Sudan masa tu, sekolah Pasiakar adalah sebuah sekolah yang di antara top 10 di daerah. Jadi di akhir-akhir ini kita nampak ianya agak gustan ke belakang sedikit. Dan saya tidak menyalahkan tuan-tuan dan puan-puan. Saya tidak menyalahkan. Memang kesilapan saya lah, kalau orang kata selaku kemudi, selaku kapten kapal yang tidak pandai memandu, mendidik, membawa tuan-tuan dan puan-puan ke arah yang lebih baik. Jadi selepas ini, sebagaimana saya katakan, I will pass my baton, dan saya harap orang yang akan mengambil baton saya itu akan meneruskan lagi. Dan saya sudah nampak bibit-bibit, bukan saya yang buat, tapi bibit-bibit itu sudah ada. Teruskan. Saya harap supaya semangat kekitaan, orang ni dipanggil solidarity, apa dia pula? Betul tak? Ni, nah, solidarity ni apa dia? Puan Safina, solidarity apa benda? Kita walaupun kita beri kebebasan, tapi kebebasan yang ada haknya, yang ada lunas, ada apa kata? Ada peraturannya yang di situ, yang saya hendak supaya tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik memainkan peranan. Kita nak supaya anak-anak kita ini dididik dengan cara yang holistik, cara yang kasih sayang, cara yang bijaksana, yang sayang. Cuba sekali-sekala peluk. Saya tengok tadi, saya pun tak sedar, rupanya ada saya peluk anak murid kita. Jadi kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan, cikgu-cikgu, peluklah anak kita itu sebagaimana kita peluk anak orang, sebagaimana kita peluk anak kita. Dakapan yang mesra, yang kasih sayang yang tidak terhingga. Saya ni mungkinlah pasal tak ada anak baru, setakat ni tak ada lagi lah. Pak Depan tak tahu lagi, tapi setakat ni tak ada lah. Jadi bila tengok anak-anak kecil, saya macam tak boleh lagi. Dengan cucu ni tak boleh lagi. Dengan cucu tak boleh lagi. Jadi sebab itulah saya minta tuan-tuan dan puan-puan, sayangilah mereka. Kalau tidak ada mereka, maka kita tidak ada. Tidak ada murid, kita tidak ada cikgu. Jadi sebab itu kita minta supaya cikgu-cikgu sekalian memberi tumpuan kepada anak-anak kita, yang terutama jangan kita beza-bezakan yang lemah, yang sederhana, yang cerdik. Yang cerdik kita kuat, yang lemah kita tinggal. Jangan buat macam itulah, sebab itu adalah orang yang sangat tidak baiklah. Jadi kita anggap mereka ini semua sama. Yang mungkin dia lemah tu ada sebab-sebab tertentu yang kena kita baiki. Anak-anak itu kita kena baiki, beri lebih perhatian. Saya kagum, saya salute pada Cikgu Madiana, Cikgu Yunus, Cikgu Azizi, Ustazah Sumiza, puak-puak ni, puak-puak yang menjaga anak-anak istimewa ini. Mungkin hari ini tak terkena pada anak kita, mungkin besok, mungkin lusa terkena pada cucu dan cicit kita. Kalau kita tak jaga mereka, siapa lagi? Kalau kita tak bantu mereka, siapa lagi? Kesian mereka. Mereka nak hidup mungkin 40 tahun, 50 tahun lagi. Jadi itulah harapan seorang tua. Dan kalau boleh, tuan-tuan, cikgu-cikgu sekalian, terimalah anak-anak kita itu seadanya. Tolong mereka, bantu mereka, dengan bentuk mereka dengan kasih sayang, dan jangan lupa didik mereka ke arah kerohanian, keagamaan. Dan yang paling pentingnya, saya rasa hari ini kita ni sudah tidak ada lagi apa yang kita panggil sebagai sifat-sifat kesantunan. Anak-anak kita tidak menghormati orang tua. Anak-anak kita tak pandai berterima kasih. Walaupun mereka jadi doktor, jadi engineer, tak nak balik ke rumah, tak kenal ayah, tak kenal ibu. Orang yang mula-mula dia kenal di dunia.
mungkin sedikit sebanyak, kalaupun tidak banyak, dia adalah hasil daripada didikan kita di sekolah, sedikit sebanyak. Jadi cikgu, saya minta sangat, daripada hujung rambut saya sampai ke hujung kaki saya, didiklah anak-anak itu dengan cara yang lembut, dengan cara yang betul, ya, beri dia pendidikan agama. Jangan lupa dia, suruh dia solat, ya, kita bentuk dia supaya akhirnya dia menjadi seorang manusia yang bukan sahaja berguna di dunia, tetapi boleh membantu ibu bapa ataupun kita masa kita tiada lagi di muka bumi ini, ya. Nak tidak nak, tuan-tuan, saya pun kena percaya bahawasanya mati itu akan tetap datang walaupun kita tak suka. Begitu juga persaraan, ianya akan datang walaupun kita suka ataupun orang tak suka kita, dia akan bersara. Cukup masa dia akan pergi. Saya pun sudah sampai masanya. 1-2 hari lagi saya akan melangkah keluar bidang pendidikan ini selama 41 tahun saya di dalamnya. Saya tak tahu lagi bagaimana saya nak menghadapi situasi ini, ya? Kerana saya rasa macam tak nak keluar. Itulah saya cerita terang-terang. Sebab kadang-kadang rakan-rakan tanya, bila lagi? Jadi macam saya suruh tak seronok sebenarnya. Sebab saya rasa macam nak lagi, gitu. Nak lagi rasa. Tapi apakan daya, apakan daya, saya sudah sampai masa. Macam kata tadilah, bila Allah panggil kita, kita kena pergi dalih. Walaupun sesaat kita tak boleh tinggal, kita kena pergi dan kita kena lepaskan segala tanggungjawab kita kepada rakan kita yang akan meneruskan perjuangan untuk masa-masa akan datang. Saya sebenarnya, ada orang kata gong, biarlah. Ada orang kata jenis gila, tak tahulah gila ke apa ke. Pasal dia kata Cikgu Haji Mi ni macam tak seberti kerja. Memang gitulah saya. Di akhir-akhir ni petang saya pergi sekolah, malam pukul saya pergi. Jadi kadang-kadang bukan saya nak tunjuk dak, memang saya rasa saya nak pergi. Gitu. Orang rumah saya tu dia kan, dia susah kan. Dia kata kau pelik. Kau tua kau pelik. Tinggal dia semua. Saya kata tinggal tu tanda sayang. Kau duduk dekat-dekat pun tak boleh kau kadang-kadang. Bau minyak mastika lah, macam bau. Jadi jari-jari sekali balik bau minyak mastika pun sebab minyak atak kadang-kadang. Jadi itulah kita orang tua. Anda semua akan tua macam saya. Jadi kalau tua sekali lagi, janganlah banyak sangat bau minyak mastika tu. Macam orang puan saya. Kuat sangat pun pening kepala kita. Tak apa, semua gitu belaka. Saya pun bubuh juga. Saya diri pun, dia urut saya urut dia. Tak malu tak tegan kau, tegan tu. Apa nak susu kan? Bila kita dah tua, inilah sifat-sifat orang tua. Perlu dibelai. Lah ni saya makan, dia buat pagi, telur masuk separuh 2 biji. Telur masuk separuh baik 2 biji. Tiap-tiap pagi tak pernah lama kening. Buat air. Sebab tu saya tak minum dah pagi. Sekolah mana saya minum. Tengah hari tak ada makan dah. Sebab kenyang tak mau perut. Telur rubuti duduk dalam dia pagi. Buka bawah tu jangan silap. Orang tua ni susah kecek. Kau makan telur, sebab telur ayam kapung dia boleh makan. Ni depan dia. Ni itulah tuan-tuan perempuan selera saya, Puan Taini dia sama. Kadang-kadang saya marah. Marah sayang. Ikhlas saya katakan saya marah sayang. Sunu kaji kau kena marah. Minta maaf banyaklah. Sebab saya macam itulah. Rumah saya pun dia tahulah. Suara kasar, tapi penyayang orangnya sebenarnya. Boleh tahan lah. Suara kasar, saya aku. Anak-anak saya dia tahu dah siapa dengan saya. Dia tahu. Jadi itulah saya katakan tadi. Mungkin inilah kita anak-beranak dapat jumpa begini. Lepas ni saya tak nak cakap dah. Dan saya pun sebenarnya tahan jiwa saya ni. Saya dengar Cikgu Mazhar Hansa pandai, namanya tu baik mata pagak. Saya tahan supaya kita sabar. Banyak kesabaran sebenarnya. Tapi kalau keluar air mata pun bagus juga sebenarnya. Jadi melambangkan
bagaimana jiwa hati kecil kita tu. Kalau kita dapat keluarkan air mata, sangat tak bagus. Tapi kadang-kadang waktu tubik tak jadi kau. Tak jadi tak tubik. Jadi macam Piramli juga. Kena bubuh apa? Bawam di mata, baru tubik air mata. Tapi apalah, whatever pun, kita sekali lagi lah, saya kira pasukan UPSR yang diketuai oleh Cikgu Mat selaku penyelaras, saya berterima kasih banyak-banyak. Kerana kadang-kadang saya tak tahu dia buat kerja dia. Dia panggil je, boh mari, pergi gitu. Jadi ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Jadi bukan tunggu boh. Nanti nak buat ke satu, boh nanti ada boh dulu. Tak ada. Saya Cikgu Mat ni, itu kelebihan yang ada pada dia. Dia panggil saya. Mesej kadang-kadang. Sesuatu yang dia buat tu kena tepat dan tidak melalui saya. Keputusan yang baik, yang sangat baik. Begitu juga Puan Mahiran, selaku sisi sekolah yang jaga kewangan. Saya terima kasih banyak-banyak. Saya tak tahulah tahun ni kewangan kita macam mana. Tak tahu lagi baik ke tak baik ke lagu mana. Tapi saya kira saya dapat lebih kurang, saya tahu lebih kurang kewangan kita agak baik jugalah. Kalaupun tidak baik benar, tapi tidaklah menjadi audit berteguran. Jadi saya tinggal dalam keadaan yang bersih. Saya kira kewangan kita mencukupi, kita berbelanja cara berhemah, kita menggunakan kewangan kerajaan dengan betul, kita tidak menipu, kita tidak melakukan sesuatu yang tidak telus, kita transparan, dan kita gunakan wang untuk anak-anak kita, kita tak tinggalkan ataupun kita tak gunakan untuk kepentingan lain. Ini yang kita nak. Dan saya ucap terima kasih syabas kepada Puan Mahiran dan juga Puan Taini. Banyak dia jaga duit, kadang-kadang balas dengan saya. Saya minta serui, dia kata tak boleh lagi boh, jangan. Jadi dia tahu, saya tak tahu mana. Dari segi apa nama ni, dari segi tata cara kewangan, memang benarlah tuan-tuan dan puan, kewangan ini kita tengok mudah tapi payah. Tapi payah-payah pun kita kena buat nak mudah, supaya cikgu-cikgu tidak jadi payah nak dapat wang. Jadi itu yang penting. Bila saya mari tu, saya nak gitu lah. Saya tak nak cikgu nak buat kerja payah, duit tak ada, tu tak nak. Duit ada, cara payah. Jadi kita nak permudahkan, sebab kita tahu ada jalan, ada cara. Asalkan kita jangan guna untuk diri kita, untuk kepentingan kita dan keluarga kita, sudah. Itu yang penting. Apa-apa pun, kalau kita buat baik, akhirnya orang kata kita baik. Tapi sesuatu yang kita buat tak baik, walaupun sekali, ia akan menjadi kenangan pahit sampai bila-bila. Percayalah tuan-tuan dan puan-puan, kena ingat itu. Sekali kita buat tak baik, ia akan menghilangkan segala kebaikan yang kita buat selama ini. Jadi jaga-jagalah. Cikgu pun gitu juga lah. Hari ni pukul 45 dah. Mungkin inilah kali terakhir kot. Saya tak ada lah. Lepas ni hari kami depan ni nak minta pergi ke rumah belaka lah. Jadi tuan rumah, saya pun tak ada nak lakong. Orang kata nak lakong tak ada. Jadi tuan-tuan pergilah ambil lah gapo dalam rumah tu. Jangan ambil bata busuk saya sudah. Nama jadi Piramli lah kan. Buatlah apa yang patut, sebab saya tak ada. Isteri saya pun mungkin tak ada juga. Pasal kita dua orang rumah. Anak tak boleh balik belakang. Allah kepada rezeki tu lah. Anak saya tak boleh balik. Seorang tu dia kata mula-mula dia boleh balik. Lepas tu ada tugas kau, dia tak boleh balik juga. Hak duduk di Negeri Sembilan pun memang tak boleh balik. Sebab dia kena bertugas. Dan dia balik hari Sabtu tu pun balik malam dengan kapal terbang dia kata. Kena mari ambil sini. Hari Sabtu baru boleh balik. Jadi saya duduk dua orang seorang lah. Dan insyaAllah lepas ni saya bik seperti seorang dia nak pergi kenaik, kita dah jatuh. Ikutlah ke mana-mana jadi pun. Dah jadi orang peceng. Kalau pergi sekolah pun orang nyambat dah orang aku. Nyambat dah orang. Ya sedap. Tapi tak apalah. Saya akan melihat jauh-jauh tuan-tuan insyaAllah. Saya akan melihat daripada jauh insyaAllah. InsyaAllah apa yang baik itu sebenarnya adalah berkat kerja, kesungguhan, ketelusan kita bersama. Bukan saya. Saya tak ada kuasa apa. Saya manusia biasa yang hina.
Allah sajalah yang maha besar, yang maha mengetahui, yang maha penyayang. Dia yang menentukan. Kita manusia merancang, tapi Allah SWT juga merancang. Dan perancangan Allah SWT itulah yang sebenar-benarnya. Dan kalaulah keputusan kita nanti, keputusan yang agak kita minta na'udzubillah, jangan. Kalau ianya tidak baik, sebenarnya itu ada hikmah, ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak uji kita, nak uji kita, dan kita kan terima dengan hati yang terbuka semua sekali. Jangan salah, mung salah kat aku, mung dia mung matematik tak jadi, bahasa Inggeris jadi, aku boleh dah, mung tak ada. Ini bukan cara kita. Kita terima apa yang ada, yang baik kita alhamdulillah, yang tak baik pun kita sama-sama merasai, merasai bersama. Yang orang kata, di bahasa Melayu berkata, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicah. Cubit paha kanan, paha kiri pun terasa. Saya minta ampun. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi ucapan daripada orang yang kita raikan, yang kita panggil abah ataupun ayahanda kita bersama, yang panjang lebar, yang begitu menyentuh. Walhamdulillah. Saya sebenarnya mula berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Persyakan ni tahun 2005 ya. Dan saya dapati sebenarnya Sekolah Persyakan ni sangat istimewa dan unik, ya. Dan saya rasa kerjasama yang sangat erat, ukhuwah yang sangat hebat sebenarnya. Dan rasa tak mau tinggal pula Persyaka, ya? Dan akhir sekali pindah ke Persyaka. Dan selama saya di sana, bermula daripada 2005, selama 4 tahun ada 4 orang guru besar, 4 orang sisi dan 4 orang guru penolong kanan 1. Jadi minta kepada PPD nanti hantar guru besar yang muda sikit lah. Dan saya sehingga kini Tuan Guru Tuan Haji Rasmi Abah kita ni adalah guru besar yang kelima bagi saya. Dan saya dapati memang beliau ini bukan saja orang kata guru besar yang paling lama sekali berkhidmat, dan guru besar yang paling besar sekali gajinya, dan yang paling unik buat setakat ini. Saya kira tidak pernah sebelum ini. Dan sayangnya beliau hanya beberapa ketika bersama dengan kita. Jadi kita akhiri majlis kita dengan merafakkan doa ke hadrat ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi